Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Syarul. Okay, pada hari ini saya ingin berkongsi satu peristiwa rawatan. Ini yang berlaku ketika saya buat rawatan. Okay, ini berkenaan dengan sihir. Okay, sihir berlaku tidak kira siapapun. Macam semalam saya merawat seorang imam, seorang haji, kira terkenal jugalah di kawasan sini. Dia telah terkena sihir. Sebab sihir ni, ingat, Nabi Muhammad SAW pun terkena sihir, apalagi kita ni kan. Sihir yang paling dahsyat, ini saya bercerita, apabila dikirim menggunakan angin, InsyaAllah tidak seteruk sihir yang termakan. Okay. Sebab Nabi telah disihir menggunakan daging makanan, daging kambing. Okay. Siapa yang pernah membaca kisah Nabi, pernah mengkaji tentang kisah Nabi, Nabi telah disihir oleh seorang wanita yang berdendam dengannya. Okay. Yang berdendam dengan Nabi SAW. Okay. Tapi sihir tersebut, apabila kita terkena sihir makanan ni, kesan dia bukan serta-merta, kecuali di Sabah ni. Macam Nabi, kesan dia selepas 6 bulan. Sebab Nabi amalan dia kuat kan, jadi badan dia memang kuat banding kita ni. Di Sabah ni sihir yang paling popular apabila termakannya adalah lontong. Okay. Ramai bertanya dengan saya ni, apa tu lontong? Apa tu lontong? Okey, kalau di Semenanjung Malaysia, lontong ni disebut sebagai busung. Kalau di Sabah dipanggil lontong, bukan makanan tu. Okey, lontong ni adalah penyakit yang diletak di makanan seseorang. Okey, dan apabila dimakan, benda tu masuk dalam perut dan dia jadi penyakit perut. Okey, perut membesar. Pernah tengok kah macam perut buncit, perut yang macam mengandung, tetapi okey, tapi kes lontong ni banyak terjadi, banyak saya jumpa kes berlaku dalam kalangan lelaki. Sebenarnya adalah akibat kes-kes cemburu, kes dengki. Dan yang terbaru, saya telah merawat seorang pesakit yang lepas 3 bulan baru dia buat rawatan. Okay. Bila saya datang pada waktu subuh bersama dengan geng saya lah kan, saya nampak tak boleh sebab nampak tanda-tanda kematian tu sudah ada. Jadi saya cadangkan kepada ahli keluarga arwah untuk call ambulance. Dan selepas kami angkat ke dalam ambulans, sebab pesakit pun nampak sudah mata pun putih saja tinggal kan. Jadi memang dalam perut dia pun bila saya tengok pusat dia memang biru dah, memang maksudnya dalaman dia hancur sudah. Jadi bila dibawa di hospital dan esoknya pada jam 3 petang kami angkat jam 3 subuh, dan esok pada jam 3 petang waris telah menelpon kepada saya mengatakan ayah dia sudah pergi. Jadi ingat, saya ingin pesan kepada semua, termasuk diri saya sendiri, amalkanlah benda-benda, amalkanlah ayat-ayat Al-Quran untuk mendidik diri kita. Terutamanya apabila kita makan, amalkanlah Bismillah 5. Bismillahillazi la ya'duru syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baru minum air tu ataupun makan makanan tu. InsyaAllah apapun racun yang ada dalam makanan tu ataupun apapun racun yang terdapat dalam minuman tersebut, InsyaAllah sama ada Allah bagi petunjuk, sama ada benda tu pecah, ataupun mungkin benda tu akan jadi natural, InsyaAllah. Okay. Tapi ini adalah suri silau pula matahari ni. Okay. Sebab penyakit sihir yang dibuat daripada untuk sihir dibuat surya silau tu, sihir yang dibuat menggunakan kaedah ni sangat dahsyat tau. Sebab saya pelbagai ramai pesakit yang saya jumpa bila terkena penyakit ini,
Kalau awal dirawat, insyaAllah Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau lewat sebab ada dalam 5-6 pesakit sudah, bila kita buat rawatan terlewat sudah, ini termasuk alim ulama, hancur. Dan itu sebab lah. Okay. Ramai bertanya, bagaimana kaedah, apa sihir lontong ni, apa kaedah orang buat? Okay, kalau dekat Sabah ni yang popular ialah nombor 1, mereka menggunakan cecair mayat. Okay, mayat tu tak tahu lah, ini orang-orang pedalaman kan. Okay, daripada mayat tu, cecair tu dipuja. Mereka menggunakan tahu lah, kalau kita makin reput ada cecair turun kan, terang tadah dan dijampi menggunakan mantra-mantra tertentu, dan benda tu lah diambil dan dicalit di makanan kita, sama ada dia straw, kalau kita minum air kan di straw, ataupun di bibir gelas. Okey, lepas tu sorry terlampau silau. Lepas tu ada juga yang menggunakan air mandian mayat. Sebab kes yang saya jumpa, air mandian mayat tu digunakan di tadah. Ini tak tahu macam mana cara mereka ambil kan. Air mandian mayat tu di tadah diambil dan dijampi menggunakan jampi-jampi tertentu dan dibagi minum kepada mangsa. Ini satu kes yang saya jumpa, sihir yang dibuat oleh adik-beradik lah. Bila saya rawat, saya tanya, bila saya tanya waktu histeria tu, siapa hantar kamu? Ini perempuan pesakit ni perempuan. Bila saya tanya siapa yang hantar kamu, tiba-tiba dia tunjuk kakak dia. Ya Allah, dalam rawatan ni semua tiba-tiba saya mohonlah ya, kalau betul ini fitnah janganlah mengaku. Tapi tiba-tiba si kakak datang dan memohon ampun kepada adik dan meminta saya jangan meruqyah adiknya kerana dia sakit. Rupa-rupanya dia mengaku, kenapa orang buat begini? Dia kata penyakit adik rumah dia kena pen Borneo dan dapat pampasan. Bila dia minta, adik tak bagi. Jadi sampai hati bila saya tanya, kamu gunakan apa sebenarnya? Kamu gunakan apa benda ni? Sihir ni. Dia kata dia gunakan air mandian mayat dan dibagi adik dia minum. Itulah. Lain lagi suami isteri. Jadi sihir ni selalu dibuat oleh orang-orang terdekat, orang yang dikenali, sebab dia berkenaan dengan hati. Jadi itu sedikit sebanyak lah saya pun dekat sekolah sudah ni, saya ingin berkongsi. Kita akan share sedikit demi sedikit tentang sihir ni. Tapi satu yang saya ingin pesan kepada semua, jangan disebabkan penyakit hati, jangan disebabkan iri, jangan disebabkan nafsu semata-mata. Okay? Contohnya cinta ditolak, dukun bertindak, antaranya juga. Kita sanggup melihat orang lain tersiksa, kita sanggup melihat keluarga, adik-beradik sakit. Yang penting hati kita, niat kita tercapai. Sudahlah, ingat, benda tu tergolong dalam penyakit syirik tu. Okay? Semua dosa Allah akan ampunkan. Ingat, semua dosa Allah akan ampunkan. Satu saja syirik, iaitu menduakan Allah, memohon pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni ingat, orang yang terkena sihir, insyaAllah syurga tempatnya. Tapi orang yang menyihir, ingat, di padang mahsyar nanti kita akan mencari, merangkak, memohon maaf pada orang yang disihir. Jadi ada masanya bertaubatlah. Okay? Mohon pada Allah, semoga dibersihkan hati kita. Dan kepada yang terkena sihir, yang terkena sihir, carilah perawat-perawat di sekitar anda, buatlah rawatan. Benda ni bila masih dalam peringkat awal, insyaAllah kita boleh keluarkan, sebab dia masih penyakit angin. Tapi apabila dia penyakit nyata sudah, contohnya kanser, penyakit-penyakit dalaman, ingat, payah sudah dirawat. InsyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat.
Maaf saya sampai sekolah je lah. Jadi saya buat saya ingin tamatkan saya punya live di sini. Semoga semua penonton, semoga kita bersama sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada malapetaka begini, daripada gangguan-gangguan yang tidak baik ni, insya-Allah. Okey, apapun, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.